liyuzrahu 'ala ad-din kullih walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim wa khatimin nabiyyin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali di awal pagi yang penuh dengan keberkatan, marilah kita sama-sama memanjatkan dan merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, serta kasih sayang yang dicurahkan kepada kita, maka pada pagi ini dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai penduduk, maka kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dan juga mengisi ruang majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit kesungguhan yang ada pada kita, maka Allah Subhanahu wa taala menilai dan mengganjarkan kita dengan kebaikan dan juga ganjaran yang besar sebagai persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di satu saat, satu ketika yang mana hari tersebut tidak akan ada manfaat lagi oleh harta benda dan juga anak pinak yang ramai, melainkan diri kita sendiri yang hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera daripada melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita sama-sama sentiasa membasahkan lidah kita dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan sebab diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita dapat merasai dua nikmat yang Allah Ta'ala nikmatkan kepada kita, iaitulah nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah, kerana sebab baginda diutuskan, maka hari ini kita kenal iman dan juga Islam. Dan ketahuilah, sesungguhnya satu-satu agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam sahaja. Adapun agama-agama yang lain yang tercetus disebabkan sesuatu perkara, dicetus disebabkan sesuatu kejadian, ataupun tercetus disebabkan cetusan pemikiran seseorang manusia, maka semua agama-agama tersebut ditolak, bahkan dikira sesat, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama kita berhajat untuk menjadikan sekolah rendah Islam Raudhatul Jannah ini sebagai tempat untuk masyarakat menuntut ilmu, untuk masyarakat menjadikan ladang-ladang akhirat mereka
Maka pada pagi ini, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perancangan kita ataupun cetusan idea ini telah lama disuarakan sejak almarhum Ustaz Muhammad Bakri bin Yahya masih lagi berada bersama-sama dengan kita, masih lagi duk turun padang berkongsi ilmu dengan kita dan juga masyarakat luar yang lain. Tetapi apabila takdir Allah mendahului, maka tidak ada kuasa yang sehebat manapun di atas muka bumi ini yang mampu menangkis dan juga menepis ketentuan Allah tersebut. Maka pagi ini kita tidak dapat melihat almarhum Ustaz Muhammad Bakri yang menyampaikan risalah ilmu ataupun menyampaikan peringatan serta pesanan kepada kita semua. Akhirnya maka sayalah yang mengambil tanggungjawab ini dengan penuh rasa insaf dan juga kerdil, kerana kalau hendak dibandingkan dengan almarhum Ustaz Bakri, saya ni taraf anak murid dia dulu. Kita ni taraf murid sahaja kepada almarhum Ustaz Bakri. Sebab itulah menjadi satu kerugian kepada kita apabila Allah Ta'ala angkat ilmu itu dengan kematian para ulama ataupun dengan kematian orang-orang yang alim, yang mereka ini bermujahadah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mewakafkan diri mereka dalam bidang ilmu supaya dapat difahamkan umat manusia tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila matinya seseorang ulama, ketahuilah ketika itu telah terpadam satu cahaya ataupun telah jatuh sebuah bintang yang menjadi petunjuk kepada umat. Akhir-akhir ini kita boleh lihat sendiri, kalau ibu-ibu boleh lihat, ada telefon, boleh tengok perkongsian yang di-share ataupun yang diberikan oleh orang ramai, bagaimana berita kematian seorang demi seorang para ulama yang menghiasi ataupun menerangi bumi Malaysia ini telah pergi meninggalkan kita. Kalau di Korea junjung kita ni, yang kita masih boleh ingat, dan pada hari ini dah 4 bulan ada dah Ustaz Bakri meninggalkan kita. Kalau nak dibandingkan Ustaz Bakri dengan kita, dia tu ibarat bintang lah kepada kita. Dia tu kita umpamakan sebagai lampu yang menyuluh kita selama ni. Walaupun ada lagi lampu-lampu yang lain ataupun tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang masih lagi bersama dengan kita, yang boleh memberi kefahaman kepada kita tentang agama, tetapi kita dah hilanglah satu lampu. Maka ada bahagian yang akan kita bergelap. Itu hakikat yang perlu kita ketahui. Sebab itulah sangat menjadi kerugian kepada kita apabila ada di sekeliling kita orang yang nak buka majlis ilmu ataupun nak sampaikan ilmu, sanggup mai masuk ke qaryah kita. Kita tak perlu bersusah payah untuk keluar jauh-jauh.
tetapi kita tidak ambil manfaat, maka di situlah menunjukkan betapa kita tidak menghargai ilmu dan juga kita tidak menghargai orang alim yang berada di sekeliling kita. Dan akhirnya apabila mereka dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah pada ketika itu kita mula menyebut-nyebut jasa dan juga keilmuannya. Kita mula mengagung-agungkan kehebatan dan kemuliaannya. Tetapi pada ketika itu, ketahuilah sesungguhnya hanya itu yang mampu kita buat. Kita tidak dapat lagi mengambil manfaat ilmu yang telah pun dibawa bersama dengan dia. Na'udzubillah, inna lillah. Para ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah, jadi sebelum kita meneruskan permulaan pengajian kita ataupun perkongsian, tidaklah saya ini nak mengajak para muslimat yang saya muliakan sekalian, kerana saya yakin dan percaya yang ada di hadapan saya ini orang yang mengaji, orang yang banyak mendengar ilmu daripada para guru, jadi lebih mengetahui berbanding dengan saya. Tetapi atas dasar tanggungjawab dan juga beramal dengan hadis yang dikatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat, satu ilmu yang kita ketahui. Karena kalau kita nak lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi satu kegerunan dan ketakutan kepada diri saya untuk berada di hadapan masyarakat bercakap tentang ilmu ataupun menyampaikan ilmu ini, karena bimbang, peringatan dan juga ingatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu bercakap satu perkara yang kamu tidak lakukan? Sesungguhnya besarlah kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala apabila kita ni bercakap satu benda yang kita tidak lakukan. Jadi menjadi satu kebimbangan bagi diri saya untuk duduk di hadapan para ibu muslimat yang dimuliakan. Namun begitu, atas dasar perkongsian dan juga beramal dengan hadis tadi, maka kita berani diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi manfaat kepada pendengar yang mendengarnya, dan juga menjadi satu titik perubahan ataupun lonjakan kepada diri saya untuk beramal dengan ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang saya sebutkan ataupun sampaikan kepada tuan-tuan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum itu, bagi menghormati guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, marilah kita muliakan ataupun keberkatan majlis kita pada pagi ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama terdahulu dan juga ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang telah pergi meninggalkan kita. Bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Para ibu kaum muslimat yang dimuliakan, insya-Allah saya cuba untuk sambung semula apa yang telah diusahakan oleh Ustaz Bakri, sama ada dalam sudut
penyampaian ilmu ataupun meneruskan gerak kerja dakwah yang telah dia mulakan dengan susah payah, dengan pelbagai cabaran dan dugaan telah ditempuhi. Dan ketahuilah satu perkara, sekolah ini adalah milik kita bersama. Sekolah rendah Islam yang didirikan di tapak lot ni adalah milik kita bersama. Sebab apa? Kalau kita ingat, pernah keluar dalam surat khabar yang penduduk kutip ataupun bersatu padulah, berusaha bersama-sama kutip cari sumbangan untuk bangunkan sebuah sekolah rendah Islam. Di sini boleh cari keratan akbar tu. Baru ni depa share. Kan? Jadi alhamdulillah yang ni milik kita bersama. Maksudnya kita duk pimai depan sekolah ni, ada masanya singgahlah, tengok apa yang kita buat di sekolah ni. Inilah kita panggil ladang akhirat yang akan menjadi bekalan untuk kita. Bagaimana yang kita katakan dalam ayat Quran tadi, ataupun terjemahan daripada ayat Quran tadi, apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan kita datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Tapi kalau harta benda yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah harta benda yang menjadi manfaat. Ataupun anak-anak kita yang telah kita terapkan dengan didikan agama yang sempurna, dan dia mengamalkan, menggunakan didikan tersebut untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka itu adalah anak-anak yang akan memberi manfaat kepada kita. Adapun untuk diri kita sendiri, perlu kita usahakan sebaik mungkin untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam erti kata yang sebenar, iaitulah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedaya upaya kita, dengan segala kekuatan yang kita mampu, untuk kita meletakkan diri kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan, insya-Allah kita sambung kitab ataupun buku yang telah dikarang ataupun disusun oleh al-marhum Datuk Ismail Kamus. Dia ni adalah orang alim dalam bahagian dia. Jadi kita guna buku ni lah, dan kita rujuk juga kitab-kitab yang lain, kerana susunan-susunan yang ada dalam buku ni adalah diambil daripada kitab-kitab juga. Cuma untuk memudahkan kita orang awam, kerana kita tak mampu nak kuasai bacaan tulisan Melayu lama, tulisan Jawi itu, maka dipermudahkan kepada kita, disusun semula, diringkaskan yang berpadanan ataupun bersesuaian dengan apa yang kita nak amalkan sehari-hari. Sebab itulah kita tengok banyak kitab-kitab terdahulu telah dicetak semula dengan cetakan tulisan Rumi bagi memudahkan kita nak baca. Sekiranya ada yang tidak dapat kita fahami ataupun kita ragu-ragu apakah kehendak sebenar yang dimaksudkan oleh hukum hakam tersebut, maka kita boleh bawa dan rujuk kepada guru-guru yang boleh menerangkan kepada kita. Jadi kita dah baca dah. Tu. Cuma kita nak fahami maksud sebenar pengarang. Sahaja memerlukan kepada penerangan dan juga penjelasan daripada orang yang selayaknya. Adapun kita ni, setakat kemampuan fikiran kita, mungkin kita boleh faham setakat kulitnya sahaja, kan? Yang dalam lagi kita tak faham. Jadi kita tak dapat nak merasai kemanisan isi kandungan kitab tersebut, disebabkan kita boleh
koyak kulit saja. Ataupun kadang-kadang kulit pun kita tak boleh nak koyak. Kita boleh tengok saja. Tu kita panggil apa? Perumpamaan yang boleh kita buat. Kedudukan kita sebagai orang awam ni. Kita lihat kitab-kitab khazanah-khazanah ni kita umpamakan sebagai buah yang enak, buah yang lazat. Memang tengok teringin. Tengok warna dia pun teringin, tapi kita tak boleh nak koyak kulit dia. Melainkan kita bawa kepada orang yang ada alat yang secukupnya untuk dapat kita sama-sama melihat keelokan isi dia dan juga seterusnya kita merasai kemanisan ataupun kelazatan isi buah tersebut. Itulah kitab-kitab ataupun khazanah ulama yang ditinggalkan kepada kita. Jadi kita perlu cari kepada guru supaya kita dapat memahami dan juga mengamalkan dengan sebaik mungkin setiap ilmu yang kita dapat ataupun kita ketahui. Kita mungkin tidak mampu untuk melaksanakan ataupun mengamalkan semua ilmu yang kita tahu. Tapi jangan kita buat tak tahu dengan ilmu yang kita tahu tu. Kita amalkan sekadar kemampuan kita dan sentiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan kepada kita untuk kita laksanakan setiap ilmu yang dapat ataupun yang kita perolehi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, iaitulah kita menginginkan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang hamba yang tahu sesuatu ilmu dan cuba sebaik mungkin untuk beramal dengan ilmu yang diketahui. Baik. Insya-Allah kita lihat kepada kitab kita ataupun buku kita ni yang terakhir diberhenti oleh almarhum. Kalau ada ini bolehlah. Kata ini kita ni. Cetakan dia tak sama juga. Setengah-setengah tu kalau tajuk yang Ustaz Bakri Bunti itu ni muka surat 63. Tapi buku saya ni dia muka surat 55. Tajuk hasad, dengki dan iri hati tang tu lah. Saya pun tengok juga semalam ni kitab Ustaz Bakri kat bilik dia tu, muka surat 63 lah. Tengok pada cetakan. Kalau tak ada muka surat 63, kalau cetakan yang tebal sikit tu muka surat 55. Tengok tu, tengok antara dua tu lah. Hasad, dengki dan iri hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya 'inda hati ilaih wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Kata pengarang, hasad, dengki dan iri hati. Yang keempat, kepada sifat-sifat mazmumah. Tu lah. Kalau ingatlah. Tapi yang ada yang bertandanya situlah. Yang dalam kitab Ustaz Bakri pun tanda di situlah. Kalau terakhir, kalau tak salah saya semalam ni 30 bulan 3 kot. Tahun 2020. Tu tarikh terakhir yang dia tanda. Tarikh terakhir pengajian kot dia ajak 30 bulan 3 tahun 2020. Lepas tu terhenti dengan sebab COVID satu,
Tu kita dah mula Covid dah tu. Wabak tu dah mula dah. Dia mula penghujung 2019. Kemudian awal-awal 2020 tu boleh lagi pengajian. Kemudian bulan 10 tahun 2020 Ustaz Bakri sakit. Sampailah dia pergi meninggalkan kita. InsyaAllah kita sambung ni atas tujuan mudah-mudahan menjadi jariah kepada almarhum dan kita juga dapat manfaat. Kita juga dapat manfaat. Satu, kita boleh sambung mengaji balik, kan? Rindu pada pengajian mungkinlah tak sama, kan? Mungkin tak sama, tapi insya-Allah sekadar kemampuan kita kita kongsi juga. Tak sama, mana nak sama untuk guru dengan anak murid, kan? Mesti ada kurang dia lagi untuk guru, kan? Untuk guru lain, anak murid lain. Corak pemikiran tak sama, gaya penyampaian tak sama, lenggok bahasa tak sama, gaya dan intonasi pun tak sama, kan? Tapi kita try lah guna bahasa-bahasa yang mudah yang kita kira pakak boleh faham. Tu. Tapi kalaulah kelak juga bahasa-bahasa ulu tu lagi, minta maaf lah. Nak buat lagu mana? Jenis orang kampung ni dia tak boleh, kan? Dia tak boleh nak tahan. Cakap banyak, duk pedor, duk tu, dia terbit juga sikit. Kan? Ni pun kampung dah, tapi saya kampung lagi. Sik tu. Sik tu tak apalah, pekan lah. Sik tu pekan. Jenis atas lagi. Gubir tu. Hujung kali ya. Kem Gubir tu, Empangan Muda tu. Hujung sekali. Lajak lagi juga, jumpalah sempadan Thailand. Tu nak abang kata hujungnya kampung saya. Tapi lama dah jadi anak Korea Junjung ni. Lama dah lah. Sejak 2015. Saya mula masuk sini. Duduk dengan Ustaz Fizan. Khidmat dengan Ustaz Fizan. Di waktu malam ngajak anak pondok. Siang mula ngajak di sekolah. Masa tu sekolah buka. Kemudian 2017 pindah ramai duduk sinilah. Bawa anak isteri semua. Ramai duduk sini, sewa kat lorong tenang tu. Tepi ni. Duduk 3-4 tahun kat kot. Kemudian sekarang ni dah pindah duduk di Kampung Binjai. Masih lagi hujung juga. Dia tak mau nak duduk dekat-dekat orang sepak tau. Pergi jumpa di hujung sana tu. Lajak sikit lagi rumah duduk ni pun masuk hutan juga. Jadi bahasa-bahasa hutan tu duk ada namanya mana. Baik, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kata pengarang yang keempat daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, sifat-sifat yang tidak elok yang perlu kita jauhi. Kita tahu sifat-sifat mazmumah atas tujuan kita nak jauhi, nak tinggalkan. Kita nak pastikan tidak ada dalam diri kita. Tidak diamalkan dalam kehidupan kita. Itu tujuan dia. Tak semua benda yang kita belajar tahu kita kena amalkan. Tak boleh, kena amalkan. Ayat Quran kata lagu tu, lima taqulu nama la taf'alun. Sudah. Jangan faham zahir firman Allah macam tu. Kita tengok akhir-akhir ni, tak tahulah ibu-ibu makcik-makcik dapat ada mesej daripada WhatsApp. Ada satu makcik juga dia pun. Dia ni golongan yang Islam juga. Dia kata dia Islam juga. Dia kata Islam ni bukannya satu saja, Sunni saja. Yang ni ahli sunnah wal jamaah tu. Tapi banyak lagi. Ada Islam Syiah, ada Islam macam-macam, liberal ada. Dan dia jenis Islam yang Quranis. Apa dia? Yang faham Quran literal ataupun dia baca terjemahan tu lah. Dia tafsir ikut kepala otak dia. Itu bahaya juga. Bahaya juga dia. Selagi dia tak jumpa
ayat yang kata sebut tutup aurat, ambil tudung pakai, benda tu tak wajib kan? Sudah. Ada golongan-golongan macam tu dah. Akhir tambah kita pula ni akhir zaman ni. Jauh dah daripada zaman terbaik yang Nabi kata tu. Lepas zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian lepas pada 3 kurun pertama tu, habis dah zaman terbaik. Kita ni dah hujung Julai lah. Hujung Julai ni memang orang rebut, harga dah mahal. Tapi jarang nak boleh makan. Kan? Durian tempat kita ni, durian ni, hujung ni, harga dia mahal balik lah. Buah hujung pula, tuan pokok pun duk pergi jenguk kuah pokok lah. Tak pergi mana dah. Tapi kalau tak jaga elok, sama ada luruh buruk ataupun tak ada luruh lagi, tupai makan. Tak boleh nak rasa. Sebab kita ni umat hujung sangat-sangat dah. Zaman kita ni macam-macam tanda-tanda akhir zaman tu dah berlaku dah. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Cuma kita jangan apa panggil apa? Terayun dengan ayunan akhir zaman ni lah. Maksudnya kita berbimbang-bimbang dengan perkara-perkara yang disampaikan tentang akhir zaman. Konspirasi-konspirasi akhir zaman sehingga kita melalaikan diri kita daripada mendalami ilmu. Punya sembang pasal akhir zaman ni sampai mengaji pun tak. Akhirnya dia cerita sifat-sifat pengikut Dajjal tu pandai. Rupanya dia sendirilah termasuk dalam pengikut tersebut. Sebab itulah kita boleh tahu tentang akhir zaman, kita kena ambil tahu. Tak boleh juga buat tak tahu pun. Tapi jangan terlajak sangat sehingga kita alpa ghalib dengan perkara utama yang perlu kita buat, iaitu belajar ilmu. Belajar ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Mudah-mudahan kita terselamat. Kita selamat daripada fitnah Dajjal tersebut. Tu. Baik. Jadi dengan kita belajar, maka kita tahu sifat-sifat mazmumah ni, jangan pula kita amalkan. Kita tahu untuk kita hindari, kita tahu untuk kita jauhi. Kita nak tahu supaya kita nak buang sifat-sifat ni. Tu. Adapun sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, kita kenal, kita tahu untuk kita nak amalkan, untuk kita pastikan kita beramal dengan sifat-sifat tersebut. Biar sifat-sifat tersebut ada dalam diri kita. Sifat mazmumah ni kita tahu supaya kita nak jauhi. Dan kita nak buang kalau dah ada dah rupa-rupanya, ya Allah, dah ada dah dalam diri kita ni sifat mazmumah tersebut, kena kikih buang. Kalau dah lekat teruk sangat, teruk sikit lah kita nak kikih kan. Tak boleh dah nak kikih dengan pisau macam tu, nak kena guna canai pula. Tu kan, takut dia dah berkarat, bersarang dalam hati kita dah, susah nak buang. Tapi kena buang lah. Sebab apa kena buang? Sifat-sifat mazmumah ni benda-benda karat, benda tak elok. Benda tak elok, bila orang tengok tak elok lah. Walaupun karat itu tidak dizahirkan, tapi kerosakan telah berlaku. Kerosakan telah berlaku. Dan kemusnahan boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Kita panggil apa? Buruk dalam. Kan? Buruk dalam ni orang tengok luar tu elok lagi. Sebab tak kupas lagi. Kalau kupas lagi, boleh nampak lah. Tak boleh makan. Tahu saja. Tu. Dan ingat, apa yang berada di dalam hati tu, dia akan terzahir juga. Tak boleh dah duk pakai istilah, tengok je aku macam ni, hatiku baik.
tak terpakai. Kalau hati baik, dia akan terzahir kebaikan tu di luar. Sebagaimana ayat yang ada dalam tong. Dalam tong tu kita tak tahu ayat apa. Kita kena buka paip dah. Bila kita buka paip dah tu, maka keluar sirap. Maka ketahuilah dalam tu sirap. Dia tak akan jadi teh. Begitu juga dengan hati kita. Apa yang ada di dalam, dia akan terzahir di luar. Kalau ada sifat-sifat yang mazmumah, lambat laun dia akan terzahir juga. Orang boleh kenal. Orang boleh tahu. Mungkin kita saja tak sedar sebab dia dah mendarah daging dalam hati kita, dah melekat dalam hati kita. Jadi kita tak boleh tahu kata benda tu mazmumah. Kita dah rasa benda tu adalah satu kebiasaan, sifat orang biasa. Memang aku perangai macam ni. Kita kalih kau tu. Perangai aku macam ni okey bah. Orang ni tak kata apa? Tak kata lagi kot. Kan? Tapi itu adalah sifat yang perlu kita buang. Yang perlu kita buang. Baik. Hasad, dengki dan iri hati. Kalau ikut susunan, ini yang keempat. Yang keempat daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat di atas. Apa dia sifat di atas tu? Hasad, dengki. Hasad satu, dengki satu, iri hati satu. Ni 3 serangkai ni. Boleh bawa penyakit juga. Lahir ataupun terbit daripada rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi oleh orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Tu hasad, dengki, iri hati. Dia mai daripada kita rasa tak seronok, tak best kan, dengan nikmat yang orang lain dapat. Tu dia mula tu, bibit-bibit dia tu kan. Padahal patutnya kita kena seronok lah. Seronok dia dapat nikmat, tapi tak, demam kata pasal apa dia boleh lah kan, dia tak layak dapat macam tu. Tu dia kata tadi ni, kita bercita-cita supaya nikmat tu hilang daripada diri orang tu. Dia tak dapat lagi bagus. Ini baru benda tu kita tak zahirkan lagi, kita tak kata lagi. Kita tak pi abang pada hang tak dapat lagi bagus. Tak kata lagu tu lagi. Baru duk berasa dia ni tak patut dapat macam tu. Tu. Dia mulalah nak melahirkan sifat hasad, dengki dengan iri hati ni. Kita bercita-cita supaya nikmat tu hilang daripada orang tu. Tak kira lah nikmat yang bahasa dunia ataupun nikmat yang bahasa agama. Tu. Ataupun dia nak orang tu kena musibah. Tak dapat nikmat tak apa, bagi kena musibah. Bagi kawan tu kena bala, kena bencana. Itu melegakan dia. Tu kata tu. Boleh tak senang dengan nikmat orang lain. Bercita-cita nak menghilangkan nikmat tersebut daripada diri orang tu. Satu. Tak kira lah kawan tu dapat nikmat apa pun, kita tak senang duduk. Jadi lagu mana tau? Kita jadi tak seronok bila orang tu dapat nikmat. Kalau boleh dia tak dapat lagi bagus. Kalau boleh benda tu dapat kat dia. Nikmat tu dia yang dapat, orang tu tak dapat. Ataupun duk berharap supaya orang tu ditimpa musibah. Sakit hati ingat tengok seronok dengan hidup dia. Seronok dengan ni kan, pasal apa aku tak seronok tu, biar pergi kena musibah sekali, kena bala kah, jadi apa-apa kah. Kalau kawan tu rumah besar, anak-anak bagus, semua tu menyakitkan hati dia. Ada.
Ada lagu tu. Sama ada dizahirkan ataupun tidak saja. Tapi sifat ni ada. Sebab apa? Sebab ulama apa? Dalam Quran apa? Nabi apa? Tak boleh senang dengan apa yang orang nikmati. Kawan tu anak-anak balik jenguk pun dia sakit hati. Kawan ni jiran-jiran suka pergi dia berkunjung-kunjungan pun sakit hati. Tak senang duduk. Tu. Sifat tu dah ada dah. Dia dengki. Dia hasad dengan orang. Iri hati dengan nikmat orang. Biarlah orang tu tak ada nikmat. Dua-dua tak dapat, lagi bagus. Kan? Ada orang panggil aku tu. Hang tak dapat, sama ada aku dapat, ataupun dua-dua tak dapat, lagi bagus. Kan? Contoh sebiji, ada sebiji buahan. Hang pun nak, aku pun nak. Ni hang nak dapat, tak dapat lah kali. Ambil empuk wang. Dua-dua tak dapat, puas hati. Tu. Lagu tu ada. Sebab itulah diterangkan kepada kita oleh para ulama tentang sifat mazmumah ni. Sampai macam tu sekali. Dia jadi penyakit. Sifat ni jadi penyakit bagi hati seseorang. Benda ni dia mula daripada dalam lah. Barulah dia kata dia terzahir di luar. Bila dia ada bersarang di dalam tu, satu masa dia tunjuk. Sebab apa jadi terzahir sifat dengki, iri hati, hasad ni? Sebab dah duk ada dalam hati dah, duk ada dalam jiwa dah, bersarang dalam diri dah. Maka lama-lama dia akan meletus. Maka dia zahirkan pada ketika tu, dia zahirkan sifat-sifat tersebut, maka nampaklah kekejian pada diri seseorang. Sebab apa? Sebab dia telah disifati dengan sifat-sifat yang keji. Salah satu dia yang ni lah ni. Makan, minum, telajak pun dah keji dah. Kan? Yang mula dulu kita biasa belajar dengan Ustaz Bakri, mungkin dah diterangkan. Makan, minum yang telajak pun dah kira sifat yang keji. Makan sampai terlajak kenyang. Sampai kalau tunduk sikit tu keluar balik. Sampai tahap tu hak ni nak tak berlaku biasa-biasa ni, dia nak berlaku bulan yang mulia esok ni. Kan? Bulan yang mulia esok tu kita mulia akan makan dengan minum pula dah. Jadi lagu tu. Sifat tu keji dah. Orang tengok tak elok dah. Kan? Cakap banyak pun tak elok juga. Ni pun cakap banyak juga. Sama Ustaz. Tengoklah cakap lagu mana kan. Kalau saya main duk sengat cakap satu. Sebab apa tak berani cakap banyak? Takut jadi sifat yang keji. Kita insya-Allah mudah-mudahan cakap kita ni cakapan yang dinilai sebagai kebajikan. Bukannya kita cakap-cakap kosong yang duk tak duk saja-saja nak cakap. Sampai tak tahu punca pun nak cakap. Tak tahu punca, dia tak tahu cerita apa orang cerita, masuk mai. Nak cakap juga. Kan? Dengar ujung-ujung telinga satu tu benda, pi nak bercakap dengan orang juga. Nak bercerita dengan orang. Ni yang kata sifat terkeji. Kan? Kemudian apa dia air? Hak kita dah belajar. Sifat marah. Marah pun keji juga. Yang perlu kita jauhi. Marah yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Marah yang bukan kerana agama. Tak boleh silap sikit, tak boleh cuek sikit, tak boleh sentuh sikit, semua nak melenting. Itu juga. Begitu jugalah dengki, iri hati dan juga hasad ni, benda-benda ni semua adalah penyakit. Bila penyakit, kena berubat, kena cari makjun. Kena cari penawar. Kita orang lama makjun kan. Makjun gelintir. Orang dulu-dulu ni gelintir lah. Kan, ada ni dah seiring dengan peredaran zaman, kita nampak makjun pun canggih lah. Dia tak panggil makjun lah kot. Ada kapsul ke apa ke.
Macam-macam lah. Tapi kalau dulu-dulu ni makjun. Kalau tidak kat kedai Zamri tu pun ada dia makjun. Tak tahu lah ni ada tak ada kan. Lama kita tak tengok Tahmiyah dah. Makjun. Sebab kita nak hilangkan penyakit tu. Perlu kepada penawar. Perlu kepada canggih sikit kita panggil vaksin. Perlu kepada perlindungan. Perlu kepada pencegahan. Tu. Vaksin untuk bersihkan hati daripada sifat mazmumah lah. Vaksin cucuk tu cucuk lah. Kan? Tu. Sebab benda ni penyakit. Sifat ni adalah penyakit. Diumpamakan seperti mana penyakit. Bila sebut sakit, orang tak biarlah. Kan? Sakit lagu ni okey lah. Relax lah. Tak boleh lagu tu. Kalau sakit yang mengkifarahkan kesalahan kita, tak apa. Ini sakit yang membawa mudarat. Kita kau duk tambah dosa. Sedangkan sakit itu mengkifarahkan dosa. Sebab tu sebahagian ulama, orang yang betul-betul faham, yang redha sungguh-sungguh ni, tapi bukan tahap kita ni. Ni bukan tahap kita ni. Kita cerita sebagai motivasi. Supaya kita boleh letakkan diri kita sampai ke tahap tu. Mudah-mudahan. Sakit pun tak apa. Sebab mereka redha. Kita kalau sakit sikit, nak bunyi mulut, nak bersungut, cari ubat lah, bagi lega. Cari ubat bagi lega. Takut sakit tu satu dah ujian kat kita, kita tak boleh nak bebas sebabkan sakit. Dosa pula duk tambah kat atas. Jadi bertambah pula dosa kat atas. Jangan. Cari ubat lah, cari ubat. Sakit yang tidak membawakan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berubat lah. Bagi kita sihat kok, kita nak bersyukur sikit. Kalau sampai tahap sakit dah pun tak boleh nak ingat Allah lagi, duk bunyi lagi, mengerang dalam sakit lagi, yang itu pun malaikat catat. Sedangkan sakit tu nikmat tu. Nikmat ke mana Ustaz? Makan tak lalu, mulut pun pahit. Kan? Telan apa pun tak boleh. Semua tak boleh makan. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Anak-anak boleh macam-macam, apa tak boleh makan. Kan? Lagu ni lah tahu, nampak kena. Tua-tua ni, nampak kena. Tak apalah, sabarlah. Tak apalah kata sabar. Kami ni ada sakit ni. Nak kata kena Ustaz pun. Kan? Nak abang kata, sakit tu sebenarnya nak kifarahkan kita. Kita tengok orang alim, tuan-tuan guru kita yang sakit. Mereka tu hidup tu dah wakafkan untuk ilmu satu. Wakaf tu bukan kata ni ya. Dia letak kehidupan dia tu untuk menuntut ilmu. Kemudian dengan ilmu yang dia ada, mereka sampaikan kepada umat. Fahamkan umat. Mengaji antak buka tempat pengajian, mengajak sana sini, orang panggil pi mengajak. Tak mana lagi larat, kadang-kadang bawa sendiri. Sebab itulah kita tengok yang bau-bau ni, Tuan Guru Yahya Asy'ari yang aksiden tu, kereta terbakar. Bawa kereta sendiri. Bukan pi kelab malam, bukan pi shopping kompleks ataupun kedai RM2 ke, beroman ke. Tak. Pi tempat ilmu. Balik Kemalangan. Terbakar kereta dah. Boleh faham lah terbakar kereta. Kan? Tambah tu orang yang alim. Orang yang sepanjang hidup dia banyak mengajar dan banyak beramal dengan ilmu dia. Allah uji lagu tu. Tu bukan musibah, tu nikmat untuk mereka. Dalam perjalanan, melakukan perjalanan yang baik, Allah Ta'ala panggil balik. Nikmat untuk mereka. Kita nampak aksiden teruk, terbakar lagi. Ya Allah, lagu mana lah. Kita tak tahu. Berbanding dengan orang-orang
yang maksiat. Perjalanan maksiat. Kalau kita tengok lagu tu, memang kita akan rasa gerun dalam hati kita. Kita akan rasa gerun dalam hati kita. Yang tu bukan nikmat dah. Tapi orang yang baik, sakit pun nikmat, sihat dah tentu-tentu dah dia bersyukur. Kan? Sakit pun dia bersyukur. Kerana dalam masa sakit tu, dia tak kaluh nak sembang banyak dengan orang. Kan? Dia tak gaduh nak sakit hati dekat orang. Dia tak gaduh nak pergi kat luar, tengok benda-benda maksiat yang akan lalu kat depan mata dia. Duduk atas katil tu saja kita kata, tak boleh bergerak pun, akal masih waras, mulut masih boleh berbicara, gunalah nikmat tersebut untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ingat pada Allah ni apa sahaja keadaan kita. Berdiri ke, baring ke, kan? Duduklah macam mana pun, kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena bebaskan diri kita daripada penyakit-penyakit yang disenaraikan ni, sifat-sifat mazmumah ni. Di antaranya apa dia? Hak kita sedang bicara, yang sedang kita kupaskan ni inilah. Hasad, dengki, iri hati. Bila dia ada dalam diri kita, dia merupakan satu penyakit yang akan membarah, yang akan merosakkan dalaman kita, dan dia akan menzahirkan kerosakan tersebut. Busuk tersebut akan dihidu oleh orang ramai. Bila busuk tersebut dah dihidu, orang tak akan duduk di tempat-tempat yang busuk. Masyarakat, kawan-kawan akan mula menjauhi kita, melainkan hak sama busuk dengan kita dia boleh duduk. Bukan tak ada geng orang-orang lagu ni. Orang hasad ni, dia sama-sama hasad ni, dia boleh duduk lah. Sama-sama busuk, sama-sama lalat, dia boleh duduk sama-sama lalat. Kan? Dia boleh duduk sekali di tempat-tempat yang busuk, tempat-tempat sampah, sebab sama-sama lalat. Kan? Kalau sama-sama lebah, tapi duduk tempat busuk, dia tak cari madu di tempat busuk. Tu bukan tempat dia. Dia akan cari bunga-bunga yang cantik. Cari bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang indah. Di bunga yang cantik itu akan diambil madu dia untuk dibawa balik. Dan dia berkawan dengan, selebah dengannya. Letaklah diri kita. Sebab itulah kita kata, bila penyakit iri hati, dengki, hasad ni ada dalam diri kita, dia dah jadi penyakit, maka kita kena ubati. Kita kena cari ubat, kita kena cari vaksin cepat-cepat, kita kena cari makjun cepat-cepat, supaya kita dapat ubati penyakit tersebut. Sebab Nabi SAW, terdapat hadis yang diriwayatkan Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Maksudnya, hasad itu memakan, yakni memusnahkan kebajikan sebagaimana api memakan ataupun membakar kayu. Tu dahsyat dan dahsyat. Kerana hasad kita tu, segala kebajikan yang kita buat, kita bukan tak buat baik langsung, hasad sepanjang hidup, tak. Ada kebaikan yang kita buat, tapi bila ada sifat hasad ni dalam diri kita, dia makan habis. Dia makan habis kebajikan yang kita buat. Sebab tu dalam hadis ni kata, sebagaimana api yang memakan kayu api, yang membakar kayu api. Kayu api kering tu, bukan basah, kayu api kering tu, buh api tengok, tak payah pakai tayar motor dah, tak payah tuang petrol dah, padan dengan retah lah. Susun kayu tengok, kita boleh tengok kemusnahan dia. Jadi debu kayu, nak boleh buat apa debu? Nak buat arang tak boleh. Debu tu akan berterbangan saja, ditiup angin, tak ada apa, hilang lagu tu lah. Kalau musim-musim panas esok ni, kita boleh tengok, kalau di jalan Baling Gerik tu, boleh tengok.
Bagaimana rumput yang ada di tebing-tebing tu terbakar. Serang. Habis. Hutan pun musnah. Di Australia selalu berlaku kebakaran hutan. Habis dia makan apa yang ada. Tu, sampai tengah tu. Begitu juga kita bukan nak cerita hutan terbakar, apa bukit terbakar. Nak habaq kata, cuba bayang. Hasad ni, dengki ni, iri hati ni, dia makan kebaikan kita sampai macam tu. Tak ada sisa. Jadi debu. Dah jadi debu nak buat apa? Bukan nak celak kat dia. Habis terbang di tiup angin. Tak ada apa langsung. Tak ada keuntungan langsung. Kita ada puasa, ada juga kebaikan kita. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan tu dah dimakan oleh sifat hasad yang ada dalam hati kita. Hak duk berpenyakit dalam hati kita. Sebab tu jangan suburkan sifat tu kalau ada. Berasa duk tak senang dengan nikmat orang, tolak cepat-cepat. Pasal apa aku ni duk berasa tak senang dengan dia kan? Tu nikmat dia. Biar apalah. Dia risiko dia besar. Nah. Sebab apa kita kata risiko dia besar? Kalau kita dengki, kita iri hati, kita hasad dekat seseorang, kita tak mau dia dapat nikmat tu. Satu, kita nak kalau boleh nikmat tu dapat dekat kita. Dan kalau boleh, dia tu kena bala, kena musibah, biarlah dia ditimpa kesusahan, merana hidup dia, puas hati. Sampai terus tu, bila kita tak mau nikmat tu dapat kat dia, ataupun kita nak nikmat tu hilang daripada diri dia, daripada kehidupan dia, kita telah menafikan takdir Allah yang Allah Ta'ala tentukan kepada kehidupan dia. Bukan takat kita nak hilangkan nikmat daripada diri dia saja. Siapa yang bagi nikmat pada dia? Allah. Siapa yang takdirkan kepada dia untuk menerima nikmat sebagian-sebagian? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat tidak, hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tak mau ada, kita nak nafi apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dia. Kita nak tolak rezeki yang Allah Ta'ala nak limpahkan kepada dia. Dahsyat kita ni. Sampai hak Allah nak tentukan pun kita nak lawan. Sebab tu jangan biar sifat ni ada. Habis amalan kita, habis kebajikan sikit-sikit yang kita duk buat. Kalau ada lagi kita duk buat kebajikan-kebajikan tu, habis langsung. Dia makan habis dengan sifat hasad tu saja. Perumpamaan yang Nabi buat ni cukup-cukup mudah faham. Cukup-cukup mudah faham. Kalau kita lungguk sampah tu duk biar situ, kambui saja lambat juga tu. Dia nak merepuk tu, lambat. Tapi buah api sak lah. Buah api sak licin. Benda-benda yang boleh kita lihat, yang boleh kita tak pejam mata pun kita boleh bayang dah. Dalam pemikiran kita, macam mana keadaan api yang makan kayu api. Begitulah hilangnya, musnahnya, terhapusnya kebajikan-kebajikan yang kita buat disebabkan ada dalam diri kita sifat hasad. Itu salah satu pada hadis. Kalau kita ambil dalam kitab yang lain, dalam hadis Nabi yang lain, dia kata lagi, la tahasadu wala taqata'u. Ini tak ada dalam buku kita ni. Ni kita ambil rujukan yang lain nak abak tentang hasad ni. Bukan setakat hadis tu saja yang memberi kegerunan dan juga peringatan kepada kita, tapi ada hadis yang lain Nabi kata la tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau kita tengok, kalau mengaji, zaman mengaji ni, dia Tok Guru akan abang tahasadu tu, dia orang panggil apa? Dia bina musyarakah bainas nain. Maksudnya saling berbalas. Dia tak habaq kata satu pihak saja. Sifat hasad ni bukan berlaku satu pihak saja. La tahasadu. Jangan dengki setengah kamu akan setengah. Dia berlaku dua pihak.
Bukan takat hang saja tak boleh dengki kat aku pun tak boleh dengki dekat hang. Bahasa kita, bahasa sama-sama umak lah kan. Kalau bahasa ni kita, hampa pun tak boleh dengki kat kami pun tak boleh dengki kat hampa. Tu. Tahasadu. Dan musyarakah bainas nain. Mana kata pihak sana pun tak boleh, pihak sini pun tak boleh. Dia bukan satu pihak saja. Sebab dengki ni dia melarat pergi mata. Sebab dia bukannya penyakit umat akhir zaman. Dia bukan penyakit umat akhir zaman dengki ni. Lama dah ada. Lama dah ada. Tu. Wala taqatu. Jangan memutuskan silaturahim sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Tu. Nabi pesan. Hasad pun jangan, memutuskan silaturahim pun jangan. Hasad kita habaq lah tadi. Makan kebaikan kita habis. Kemudian jangan memutuskan silaturahim. Sama ada adik-beradik ataupun jiran tetangga. Orang dekat dengan kita. Kan? Tu panjang. Kita dah. Wala tabaghadu. Jangan marah sebahagian kamu dengan setengah yang lain. Jangan sikit-sikit nak marah. Silap sikit marah tambah kita ke kampung ni hidup berjiran aku ni. Kan? Sebab tu orang kampung dia tak buat pagar. Senang nak mai, bukan nak mai koyak bawang. Bukan nak mai gosip saja. Senang betul-betul siapa keluar rumah tengok boleh senyum, dapat pahala. Masak sah-sah lah jiran tetangga bau. Boleh saling berbagi. Kan, kita masak elok sikit, asingkan sikit, hantar kat jiran. Jiran masak elok pun ada, hantar kat kita. Tu. Bukan saling-saling marah. Kita pun heran juga lah. Akhir-akhir zaman ni dia jadi lagu tu noh. Anak-anak besar senang pakai buat pagar habis. Tak nampak muka jiran. Tak tahu dah kawan tu ada tak ada. Kalau saling bertegur siapa tu lagi, tak apa lagi. Tengok-tengok orang ramai, dia ingat anak-anak balik. Apa-apanya, arwah lah kawan tu. Kita jiran pun tak tahu. Tu. Sebab tu saya suka duduk kampung berbanding duduk di kawasan bandar. Memang kehidupan tu nampak lebih mudah. Orang katalah, kita tak kisah duduk pekan, duduk pun tak boleh lama. Sebab duduk kampung ni kita boleh, kita seronok. Jumpa orang tak kenal pun tak apa, kita boleh angkat kepala, angkat ni. Kan, senyum tak apa. Kan? Tapi itulah. Kalau lala ni dia jadi tak apa nak cantik. Kan, tak super, tak macam zaman dulu-dulu kot noh. Saya nak abang pun tak tahu, tapi kita ingat kita kecil-kecil dulu. Dia lagu tu. Mak ayah kawan kita tu, mak ayah kita. Rumah dia tu macam rumah kita juga. Kita pergi kat sana boleh makan, minum, keluar masuk. Dia main rumah kita pun lagu tu. Tu seronok. Sebab apa? Sebab dia tak berlaku tabaghadu ni. Kalau hang keli aku, ini keli ni sebab pokok bunga keli, sebab pokok keladi keli. Unggah. Kan, pakai berebut keladi pula dah. Tu. Allah Rabbi. Gutu noh. Apa dia lagi? Wala tadabaru, dan jangan berbantah ataupun membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Dikira nak bantah ni pun satu hal juga. Kan? Jumpa aja mesti jadi. Dia keluar satu isu je, bantah. Keli pi. Kan? Bawa nak baik jumpa pula. Keli pula. Jadi lagu ni. Ada orang lagu ni tak boleh jumpa. Dia kira nak bantah. Bantah tu bukannya nak mencari penyelesaian. Dan bantah-bantah pula bukan dalam bab-bab agama. Koklah bantah dalam bab-bab agama ni, dalam permasalahan agama, boleh juga dapat faedah. Hang buat lagu ni boleh ke? Aku dengar ustaz ni kata tak boleh ni. Bid'ah ni. Hang dengar yang mana? Hang ambil dalil kat mana? Kan? Boleh juga cari kata ni aku dengar kuliah ustaz kan. Aku dengar kuliah sekian-sekian.
Tengok pula. Lah ni benda usul ke benda furuk? Yang kita duk bantah ni. Hang buat macam ni kata boleh, kau kata ni boleh buat. Kan? Ni benda bukan benda usul, ni benda-benda furuk saja. Kan? Orang ni kata kunut bukannya sunnah, bid'ah. Orang ni kata, lama dah kita duk main baca kunut ni, tak ada masalah apa-apa kan. Ada dalil-dalil dah ustaz ni kata boleh, ni dalil sekian-sekian. Lagu tu ada agak faedah. Satu, bertukar-tukar pandangan. Yang kedua, boleh dapat penyelesaian. Kalau benda-benda yang furuk, berlapang dada lah sama-sama. Jangan kata kawan ni sesat, jangan kata kawan ni sesat. Kan? Ada dalil boleh buat, tak apalah, tak ada masalah. Tapi ulama tak pernah pun berbantah-bantah ataupun berbeza pendapat dalam perkara-perkara usul. Bab-bab akidah dia tak ada, semua sama saja mazhab mana pun. Itu. Cuma dalam masalah furuk ni, kita ni sesuai dengan setempat. Tak perlulah nak berbantah-bantah. Kan? Ini tak, dia berbantah-bantah dalam perkara dunia. Kalau orang jenis minat bola, dia bantah bab bola. Kita pun tak kenal orang main bola ni sepenuhnya, kita nak sembang kan. Kalau jenis kita tak payah buat contoh bola lah noh. Kalau ibu-ibu ni dia contoh pokok bunga cantik sikit. Contoh pokok bunga. Bantah bab pokok bunga. Ada beli keladi sampai 3,000. Kan? Keladi ya. Belakang rumah kami biang babi kan. Kan? Pilah ambil. Hang tak ada, hang kata lagu tu lah. Hang tengok keladi kami lagu mana. Ni bukannya ambil biasa-biasa punya keladi ni. Warna dia emah. Keladi emah kan. Hari tu anak kami pergi Gunung Jerai, jumpa. Masa duduk berjalan kat gua tu, tepi tu nampak satu-satu dia saja pokok keladi. Hak lain semua pokok lain. Tu lain daripada hampa, sebab tu 3,000. Bak keladi kan. Memang bantah-bantah keladi. Biasa lah keladi. Lah kali? Suka hang lah. Aku nak masak dah. Lagi laki aku nak balik nak makan. Hang masak apa? Sambung pula. Apa kali bang masak pula? Belilah ikan kayu. Duk ingat nak goreng saja. Takkan goreng saja, dah kena buat sambal sudah. Lidah. Hang nak makan sambal dia nak goreng. Bantah pula. Bukan bab agama pun. Sampai lah. Tak apalah. Nak masuk ni. Tuhan jangan lupa ambil minyak hang tu. Apa hari aku dah tengok di situ. Dia minyak pula lagi. Habis. Kan? Tu kalau makcik-makcik. Bukan semua lagu tu. Bagus lah. Ni nak cerita. Kita buat contoh sesuai dengan apa yang Nabi pesan ni. Nabi habak ni. Dia jadi nak berbantah dalam perkara dunia ni. Dia jadi lagu tu. Kan? Benda sikit saja. Kadang-kadang sebab binatang peliharaan pun boleh jadi juga. Kan? Ayam, kucing. Kan? Kerana ayam, tuan ayam kena maki. Tuan ayam kena apa? Diburuk sangka. Itulah. Sebab apa? Salah kita jugalah. Kita nak bela ke, nak menanam ke, tak ada masalah. Ini tanam. Rumah dah tak ada rumah flat, nak tanam juga pokok-pokok menjalak ni. Allah Rabbi. Kan jiran nak lalu tu, nak lalu kat depan rumah dia, pokok penuh. Ingat zoo, berapa banyak rumah orang. Dia tanam. Lilik penuh. Masa dia duduk di kampung dulu, dia tak mau tanam. Dia duduk flat, dia angkut dengan pasu apa semua. Kan, jadi menyakiti jiran. Sebab tu nak jadi keli tu. Kan, kita kat kampung ni tak puas lagi. Tanamlah. Lagi mana tak mengganggu jiran. Tu. Kena tengoklah. Takut jadi berbantah-bantah. Baik, tapi ni bukannya fokus kita pada minggu ni. Cuma bila dah sampai tu kita sebut bila. Tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Duk elok-elok. Duk baik-baik. Dengki pun tak payah, marah-marah pun tak payah, bantah-bantah pun tak payah. Kan? Duk elok-elok.
jadi bersaudara. Sebab apa kata bersaudara? Kalau saudara takkan nak keli sampai berpatah arang. Betul ya? Sampai tak mau tengok muka lah. Jadi macam cerita Tiga Abdul kan. Mula hari ini kita bertiga putus saudara family kita. Kan? Tu. Sebab bagi harta tak kena kaya kan. Tu. Allahu Rabbi. Adik-beradik pun boleh jadi lagu tu. Macam mana? Dengan orang lain lagi-lagi lah berlaku, tapi Nabi pesan juga kat kita, jadilah kamu ni bersaudara. Jangan berhasad dengki, kerana hasad dengki itu boleh memutuskan persaudaraan antara kita, sama-sama hamba Allah. Sama-sama hamba Allah kita ni. Kita lah kata kita ni hamba Allah. Sama Allah Ta'ala nak mengaku ataupun tidak, kita tak tahu lagi. Tengoklah apa yang kita buat untuk melayakkan kita diiktiraf sebagai hamba Allah. Tu. Nabi Allah Ta'ala iktiraf hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan ayat Quran. Isra Mi'raj tu. Allah Ta'ala iktiraf Nabi sebagai hamba dah. Kita tak tahu lagi. Nak jadi hamba Allah, kita kena bertakwa lah. Macam mana nak bertakwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggallah segala larangan-larangan Allah. Gitu. Nabi pesan kat kita. Nah, jadilah kita ni sebagai hamba Allah yang bersaudara. Jangan saling dengki menengki, jangan saling iri hati. Kan? Kita nak nikmat orang supaya kita dapat juga. Tu tak apa. Bukan kita nak dia hilang nikmat dia. Hak kata iri hati ni, nikmat kawan tu dia nak dapat kat dia, dan kawan tu kalau boleh tak payah tak dapat nikmat tu. Tu. Hari ni tak, kita tengok dia ada pokok bunga, pokok keladi elok, kita nak juga pokok keladi tu, bukan pergi balas dia. Kita nak cari juga, suruh anak-anak kita cari. Hang carilah pokok keladi macam tu. Kalau hang tak cari, mak ni tak boleh duduk lah. Mayang pun tak khusyuk. Mak tak boleh. Tengok balik, anak balik tengok, makan pun tak lalu. Duduk dalam bilik, mak mai keluar makan ni, cek beli macam-macam ni. Tak apalah, hampa makan lah. Pi bisik-bisik tengok, hampir tanya mak sebab apa ni. Pelik sangat minggu ni kan. Pi bisik-bisik tanya mak rupanya. Tak ada apa Kami buat sakit hati mak ke? Kami balik lambat ke? Tak ada apa, hampa bagus semua, elok semua. Lepas tu awak mak macam ni. Tak apa Tu, duk tengok keladi kawan tu nampak elok. Nak bagi ada lah satu pasu kat rumah ni. Oh, keladi punya pasal. Kan? Keladi punya pasal. Anak dia pun beli. Dia pun seronok. Dan dia seronok jiran dia ada pokok keladi, dan dia pun ada pokok keladi yang sama. Bukan dia nak bagi biar keladi dia tu mati. Jiran dia ada keladi, nak bagi keladi jiran dia mati, tak. Dia cuma nak dapatkan nikmat yang sama untuk dia ada juga. Itu tak apa. Nikmat yang kawan tu dapat, dia nak dapat dekat dia juga, tanpa sakit hati kat kawan tu. Itu dibenarkan. Usahalah. Suruh anak-anak cari ke apa ke, atau pilah yang terjun. Wak cangkul tu jalan ambil kayu basikal pi. Kalau boleh naik basikal, kayu basikal. Tak suruh orang hantar. Kan, tengok pelik ni. Cik. Tak biasa-biasa tengok wak cok ni. Mana ada? Ada kebun ke? Tak biasa tengok pun. Cari keladi. Tahu lah noh. Baik. Allahu Akbar. Yang tu tak apa. Kita kata tadi, bercita-cita nak nikmat macam orang tu dapat. Teringin tengok basikal kawan tu naik duduk tu di jalan sendiri. Seronok ah. Tak payah duduk kayu lah. Kan? Dia nak juga, teringin juga kan. Tak apalah. Ataupun apa-apa je lah. Yang tu tak ada masalah. Kan? Yang tu tak ada masalah. Begitu juga dengan kita nak dia hilang nikmat. Tapi bukan sebab nak bagi dia hilang nikmat tu semata-mata. Disebabkan nikmat tadi, kawan tu buat maksiat kepada Allah. Jadi kalau boleh dia ni tak perlu dapat nikmat ni, biar dia hilang nikmat ni supaya dia tak buat maksiat kepada Allah. Yang tu tak apa. Yang tu dibenarkan.
kita nak kawan tu tak dapat nikmat tersebut sebab dengan nikmat tu dia guna untuk menderhakai Allah ataupun melakukan maksiat kepada Allah. Jadi kita minta bagi nikmat dia tak dapat supaya dia kembali kepada Allah. Kalau dia tak buat maksiat, kita pun tak ada masalah, kita seronok dia ada nikmat tu. Yang ni yang duk berlaku juga akhir zaman ni. Orang dah tak peduli dah. Orang dah tak peduli dah dengan halal dan haram. Lagi banyak nikmat yang dia dapat, lagi derhaka dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tengok orang yang menega tersebut ni kebanyakannya perempuan lah. Allah Rabbi. Dia menega ni lucah satu, promosi lucah satu, tapi dia kaya. Kaya sungguh. Apa yang dia nak dapat tu yang dia jadi act sikit tu. Dia lupa kot. Fir'aun, Qarun pun kaya lagi pada dia. Tapi akhirnya lagu mana? Kan, sebab itulah dia duduk dalam Malaysia tak boleh. Orang kecam, ambil tindakan, dia lari luar negara. Negara-negara yang mengamalkan kebebasan. Sebab dia duit banyak. Dia kekalkan maksiat dia pula. Dia lupa kata ni bumi Allah lagi. Walaupun bukan Malaysia, hang boleh lari, hang pergi ke negara-negara lain, tapi ni bumi Allah lagi. Kalau hang nak buat maksiat dengan nikmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, silakan. Tapi bukan nikmat Allah. Hang guna hang nikmat negeri. Bukan di bumi Allah. Hang cari bumi lain. Buatlah. Tu. Sebab itulah kita tak mau dia ni ada kelebihan. Bagi nikmat dia hilang. Bagi nikmat dia musnah. Supaya dia kembali kepada Allah. Yang tu tak apa. Itu tak masuk dalam kategori dengki, hasad. Tapi ada pun bila dia dah kembali kepada Allah, alhamdulillah lah. Gunalah nikmat yang Allah bagi. Itu rezeki masing-masing. Tu. Kita kena ingat. Sebab kita bimbang. Diuji dengan kesenangan ni, bahaya juga. Kan? Bahaya juga. Orang susah tentu dah. Kalau susah lagi, derhaka pada Allah lagi, udahlah hina di dunia, akhirat pula hina kan. Habis. Tak ada cerita lah. Kan? Tapi jarang ada. Walaupun ada yang kehidupan dunia ni hina, jauh pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kefakiran itu membawa kepada kekufuran pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dinikmati dengan kesenangan juga boleh hanyut dengan kesenangan, lupa. Sehingga kan kesenangan dan kemewahan dia tu membawa kepada derhakanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sombong dia dengan manusia. Dengan manusia dia sombong. Dia kata aku pi Mekah tak jadi bala pun, tak kena apa pun. Okey je. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu dia punya cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tu. Sebab itulah orang-orang macam ni patutnya tak ada nikmat pada dia supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan nikmat yang dia ada, dia dah raka. Orang macam ni kita boleh panggil apa? Kalau boleh dia ni biar tak dapat semua-semua tu pun tak apa. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Itu dia bukannya penyakit hati kita. Tak. Kita cuma geram sebab dia derhaka kepada Allah dengan nikmat tu. Yang tu tak ada jadi satu kesalahan kepada kita jika kita ada berasa macam tu. Itu tak masuk dalam kategori dengki. Yang pertama, kita nak nikmat yang dia dapat tanpa menghilangkan nikmat kawan tu. Biarlah kawan tu dapat nikmat tu, tapi kita teringin juga macam tu. Tak apa. Kemudian kita nak dia hilang nikmat kawan tu disebabkan dia derhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang panggil apa? Bukan sifat hasad dan dengki ataupun iri hati yang dinyatakan dalam hadis tadi, yang mana yang boleh merosakkan, memusnahkan ataupun membinasakan
amal kebajikan kita yang kita dah buat selama ni sudahlah tak banyak. Amal kebajikan kita tu sikit kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Jangan pula kita musnahkan ataupun binasakan amal kebajikan tersebut dengan membiarkan sifat iri hati, dengki dan juga hasad ini bersarang dan berumah dalam hati kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tengok. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Perangai lagu ni ada. Sekiranya kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka akan merasa kurang senang. Woi, pelik no. Tetapi apabila kamu mendapat kecelakaan, mereka bersukaria. Buat doa selamat. Ni buat doa selamat minta semua lah. Bisik-bisik tanya buat doa selamat buat apa? Puas hati dia tu. Kan? Puas hati dia tu. Rumah dia terbakar, buat doa selamat. Rumah kawan terbakar, kita buat doa selamat. Tu. Sampai terus tu dia. Ish. Ataupun dia tembak bunga api pula malam tu. Kawan rumah terbakar, malam ni pakai tembak bunga api kat rumah dia. Seronok. Memang dia tak habaq lah. Tapi perbuatan dia tu memang menunjukkan kegembiraan bila kawan tu ditimpa musibah. Tengok ustaz tu mengajak habaq benda betul. Satu hari ustaz tu tak boleh mai mengajak. Ataupun ada dapat berita ustaz tu kemalangan. Dia Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. Tak ada mai ustaz ni. Baik. Tu Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Quran pun cerita. Ada orang yang bersikap bila kita dapat nikmat, dia tak senang. Dia susah hati. Dia sakit hati. Dia tak senang duduk. Dia jadi macam ada satu benda yang menghantui kehidupan dia. Tapi adapun bila kawan tu ditimpa musibah, itulah kegembiraan yang sebenarnya dalam hidup dia. Nak tengok sifat-sifat macam ni, kena tengok cerita Tamil. Kalau jenis layan cerita Tamil lah. Dia punya realiti tu memanglah bohong, kita pun tahu. Tapi dia punya adaptasi perangai tu sebiji tu. Sebiji tu. Macam ayat Quran kata. Tak tahu dia ambil ayat Quran buat filem macam tu. Dia lawan tu. Dia pula jenis-jenis puak-puak ni. Dia lawan tu sebab kawan tu lebih daripada dia. Kawasan kawan tu lebih lah. Nikmat kawan tu lebih lah. Tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Pukul 10 dah kita ni lah. Baik, sikit lagi. Untuk mengelakkan perasaan hasad, dengki dan iri hati ini, seseorang itu perlu selalu mengamalkan sifat tawaduk, yakni rendah diri, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang dikecapi oleh saudara se-Islam kita. Mudah-mudahan kita juga akan dilampahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang serupa kelak. Tu. Itulah yang sepatutnya kita buat. Kita nak tolak sifat iri hati, dengki ni. Memanglah dia tak ada ubat. Penyakit hati ni dia tak ada ubat. Bukannya penyakit hati yang zahir tu. Ini penyakit hati dilengkapi ataupun dihinggapi sifat-sifat mazmumah ni. Dia penyakit yang melarat. Ulama kata dia penyakit yang melarat dan orang panggil apa? Berjangkit. Dia berjangkit. Penyakit iri ni. Hak ni kita kata tadi ni, penyakit ni bukannya baru mai akhir zaman ni saja. Dia punya penyakit umat terdahulu. Orang yang terdahulu daripada kita ni dah mengalami ataupun ditimpa penyakit hasad ni. Sebab itulah Nabi peringat kat kita. Hasad ni adalah penyakit yang melarat, yang berjangkit pada diri seseorang. Sebab tu dia perlu kepada ubat, tapi bukanlah ubat yang kita faham ni. Kalau ubat dengki, ubat hasad ni boleh beli di farmasi, insya-Allah. Kita rasa tak ramai orang yang berhasad dengan dengki. Tapi dia penyakit hati yang perlu kepada makjun lain. Vaksin dia amal dan juga ilmu. Tu vaksin dia. Ilmu, amal. Ada ilmu supaya kita tahu
Ini adalah sifat mazmumah, maka kita cuba tolak bila terlintas ada rasa dalam hati kita nak sakit hati, kurang senang ataupun gembira dengan musibah orang, kurang senang dengan nikmat orang, maka kita tolak, awak ni macam ni, tak boleh, itu nikmat dia, tu Allah bagi kat dia. Kalau aku duk dengki, aku sakit hati dekat siapa? Tu. Pujuk. Tu kena mujahadah sungguhlah. Kena pujuk hati sendiri ya. Supaya tak berlaku pada kita. Kita bergembiralah dengan nikmat yang saudara kita nikmati. Mungkin dengan sebab kegembiraan kita tu, kita tak tahu kita akan dapat nikmat tersebut satu masa nanti. Dia mai kat kita balik. Sebab apa? Kita seronok kawan kita dapat nikmat dan kita bersedih di atas musibah. Kita simpati di atas musibah yang dia terima. Maka satu masa nanti apabila kita diuji dengan musibah, akan ada orang yang akan bersedih dan bantu kita untuk bangkit, memandang musibah tersebut sebagai tanda kasih dan sayang Allah kepada kita. Dan apabila saudara kita menerima nikmat, maka kita bergembira, kita berseronok, kita bersyukur. Alhamdulillah, seronoklah, anak-anak semua berjaya, seronoklah. Kami anak tak ramai, tapi alhamdulillah jugalah. InsyaAllah mudah-mudahan anak kami jadi macam anak-anak hampa juga. Kan? Boleh berjaya. Kita tengok kejayaan ini bukan kejayaan dunia semata-mata, tapi berjaya menjadi ataupun kita mendidik anak-anak kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis. Tu. Dia dulu noh. Wah, pertama ni kita kata kan boleh ingat makan banyak-banyak. Kan? Syekh baru, makanan pun baru. Tiba-tiba nak makan banyak-banyak. Kita tak berani noh. Pergi hotel tengok, lain ni tak macam kita makan ni. Try, dia akan try sikit je, tak ambil penuh pinggan. Tu juga kita ni pun dah lajak juga ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan daripada apa yang disampaikan ini kita dapat buang, dapat kikis, dapat ketuk ataupun korek buang sifat hasad, dengki dan juga iri hati yang mungkin dah ada sikit-sikit ataupun mula nak bertapak dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita dan insya-Allah apa yang baik itu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah, terkurang, silap bicara, kelemahan itu adalah hasil daripada kejahilan dan juga kekurangan diri saya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا قرما وارزقي كل حلالا دائما وأقل أنقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون وقل عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.